Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar sedang pendengar, penonton yang dirahmati Allah sekalian? Anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan berkaitan ibadah dengan topik bekerja sambil belajar. Bagi anda juga yang menonton siaran hari ini, boleh menontonnya semula di HD, secara HD di www.tonton.com.my. Baik, pagi ini kita bersama dengan panel jemputan kita. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Halim Din yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar Dain? Alhamdulillah sihat. Ustaz, apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah sihat. Terima kasih kepada Ustaz yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Jadi kita akan bicarakan topik yang menarik, iaitu bekerja sambil belajar. Ini kerana ada di kalangan kita yang bekerja sambil belajar, ada juga yang belajar sambil kerja, maka ini suatu ibadat yang mudah-mudahan menjadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada sebarang persoalan, akan kita raikan, mudah-mudahan setiap persoalan adalah jawapannya. Baik, jadi tanpa buang masa, kita dengarkan dahulu mukadimah untuk topik kita pada pagi ini berkaitan bekerja sambil belajar. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Naib Hakim selaku moderator ataupun pemudah acara pada program Tanyalah Ustaz pagi ini, dan kepada seluruh kru Tanyalah Ustaz TV3, tuan-tuan dan perempuan sidang penonton yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, apa khabar semua yang berada di rumah, di depan televisyen. Saya doakan, kami doakan mudah-mudahan kita semua sentiasa mendapat kerahmatan daripada Amin. Allah dan juga keberkatan dalam kehidupan, dan begitu juga keampunan dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan dalam majlis perkongsian ilmu pada pagi ini. Baik, tajuk pada pagi ini cukup menarik kita lihat, iaitu tentang kehidupan kita iaitu bekerja sambil belajar. Kalau kata kita nak tukar belajar sambil bekerja pun dia jadi macam tu juga. Maknanya kita ambil dulu bekerja sambil belajar. Baik, dalam kehidupan kita, pekerjaan yang kita lakukan itu untuk melangsungkan kehidupan kita, maka adalah sesuatu yang amat terpuji. Maknanya kita bekerja, kita berusaha. Ini suatu aktiviti kehidupan harian kita yang amat-amat dipuji dan terpujilah. Maksud dia suatu aktiviti yang cukup positif. Kenapa? Kerana kita tahu bahawa bila bekerja ni, kita tuan-tuan dan puan sekalian, kita akan mendapat pulangan dia. Kita dapat hasilnya, iaitu pendapatan. Hidup hari ini kita kata, yalah, kalau orang putih kata no money no talk lah, macam tu. Tak ada duit kita tak boleh cakap. So bagi kita bukan duit segala-galanya. Tetapi hari ini seolah macam orang kata kalau tak ada duit kita mati, macam tu seolahnya. Walau bagaimanapun kita melihat bahawa bekerja ini suatu tuntutan di dalam agama. Sebab itu Ibnu Taimiyah ada menyebut sesungguhnya ibadah ini bukan hanya tertumpu kepada ibadat yang berbentuk ritual semata-mata, solat, puasa, zakat, haji, tak. Tetapi ibadah itu juga merangkumi, mencakupi soal mencari rezeki umpamanya. Jadi usaha itu juga adalah satu ibadah. Ramai orang yang ingat, bila mana bekerja itu bukan satu ibadah dah. Ibadah itu merangkumi juga soal aktiviti harian kita mencari rezeki. Kalau katakan dia seorang nelayan dengan cara nelayan, kemudian kalau dia ni seorang petani dengan cara petaninya, kalau dia ni sebagai seorang teacher, guru dengan cara gurunya, ikut profesi masing-masing, pensyarah, lecturer, begitu juga sebagai kerani, accountant dan sebagainya. Dan begitu juga kalau kita katakan sebagai seorang yang dia ni ada dua keadaan. Maksudnya dalam keadaan dia belajar dan dalam masa dia juga bekerja. Dia bekerja, dia dalam masa sama juga dia mau belajar. Betul. Ini kita nampak dua perkara yang sebenarnya perlu dalam kehidupan. Bekerja pun perlu dan belajar pun perlu.
Kalau kita katakan tadi tajuknya kita kata bekerja sambil belajar. Artinya orang ni kita tahu dalam masa yang sama dia ada dia punya pekerjaan dia. Yeah. Dan dalam masa yang sama keinginan dia untuk meningkatkan potensi diri. Potensi diri itu dengan apa? Dengan kita melihat kepada satu knowledge, ilmu, iaitu pengetahuan. Kerana itulah Islam dia sentiasa upgrade diri. Ya, dia akan orang kata dia menggalakkan, encourage kita, bukan hanya kita bekerja walaupun kita dah ada contoh, kita ada degree, first degree, I'm degree holder umpamanya, tapi dia juga bercita-cita. Ini keinginan dia untuk orang kata dia juga nak memegang PhD holder umpamanya, daripada master sampai ke PhD. Maka kerana itu dalam masa yang sama dia bekerja dan juga dia nak meningkatkan dia punya kualiti hidup, maka Islam tidak menghalang. Cuma di situnya perlu kita melihat dalam step by stepnya ataupun dari sudut langkah kita, bagaimana kita nak memacu hidup tadi dalam keadaan bekerja. Jangan sampai kita menghalang dan terhalang untuk kita umpamanya ada sosialnya, kemudian ada kemasyarakatannya, kemudian ada life kita, dan begitu juga ada family kita. Jangan sampai kita mengabaikan tanggungjawab yang lebih utama daripada yang utama. Sebab katakan tadi, kalau kita kata kita pemegang ijazah, kita dah ada kerja. Bila mana kita nak meningkatkan lagi kualiti kehidupan kita, sudah tentulah di antaranya kita punya qualification, ini pun dikira zaman hari ni. Betul. Contoh dulu mungkin kalau kita sebagai pensyarah contoh kita kata lecturer, boleh kita kata kita ada degree ataupun master. Tapi sekarang kebanyakan pusat pengajian tinggi, pensyarah perlu memiliki PhD, doktor falsafah. Itu di antara yang yang dituntut. Maka kerana itu dalam masa yang sama bekerja, kemudian kita belajar. Dalam masa yang sama kita belajar dan macam mana pula dalam keadaan bekerja. Takutnya terganggu pula kerja hakiki. Yang kita hari ini dah ada kerja, tapi kita nak meningkatkan lagi kehidupan kita tadi, kita belajar. Jadi kita takut apa yang kita lakukan itu dia melanggar batasan syarak. Yang ni yang kita bincangkan pagi ni pada sidang penonton sekalian. Maka kerana itu nanti kita akan lihat bagaimana yang diletakkan oleh para alim ulama dan juga tokoh-tokoh yang hebat, supaya supaya kita dapat bekerja dengan tenang dan senang, dan kita dapat belajar dengan tenang dan senang. Apapun kita nak, kedua-duanya sukses. Maknanya kita nak kerja pun sukses, kita jadi pekerja cemerlang. Betul. Kemudian kita belajar pun kita nak berjaya dalam pemeriksaannya. Kemudian bukan itu saja, yang penting juga ialah bagaimana kita how to manage, bagaimana kita nak menguruskan kita punya family. Betul. Kemudian bagaimana kita ada anak, kemudian ada isteri. Yang ni kita tak nak nanti dia ada clash dengan syarak, dan sampai takut nanti bebanan dengan tuan-tuan dan puan sekalian. Kadang-kadang sampai kita kata perah otak ni sampai gila pula dah. Itu yang kita takut. Nauzubillah min zalik. Belajar tak ada masalah, bekerja tak ada masalah, tapi jangan sampai jadi stres. Esok nak exam, kemudian kerja pula, esok nak kena meeting, kemudian macam tidur dah sampai 3 pagi. Hari-hari dah seminggu dah tidur 2-3 pagi. Ini yang kita takut, merencatkan cita-cita kita tadi untuk menjadi satu orang pekerja yang cemerlang dan juga pelajar yang cemerlang. Sebab itu bila mana Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah pekerjaan yang terbaik, yang baik? Lalu Nabi kata Nabi menyebut di dalam sebuah hadis, Nabi menyebut amalu rajulu biyadih wa kullu bai'um mabrur atau kama qala. Nabi kata sesungguhnya pekerjaan yang baik yang kamu nak lakukan itu daripada tangan kamu. Dan yang kedua daripada perniagaan yang kamu lakukan. Jadi artinya tak dihalang. Kita bekerja itu sudah tentulah sebagai nak mencari rezeki, sebab kita ada yang perlu kita nafkahkan. Betul. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, Nabi kata ibda bi nafsika fatasaddaq 'alaiha. Apa maksud? Imam Nawawi menyatakan dalam hadis ini, maksud hadis tadi, maka hendaklah, kata Rasul SAW, memulakan nafkah itu dengan dirimu, kemudian barulah isterimu. Imam Nawawi pula Ustaz, pada da'i dan juga tuan-tuan puan sekalian, mensyarahkan hadis ni
bila mana kita ada diri, maka nafkah yang paling utama sekali adalah pada diri. Jadi kita punya dirilah, maksudnya apa dia? Kita perlukan sesuatu, ya, makan dan minum kita, kemudian pakaian, tempat tinggal. Itu yang pertama. Kemudian barulah kepada isteri kalau dah berkahwin lah. Jadi bila mana diri kita dulu kita kena selesaikan. Kalau diri kita pun tak selesai, tiba-tiba kita nak selesaikan orang lain macam mana dah, tuan-tuan dan puan sekalian. Dalam keadaan diri pun tak terurus. Macam mana aku ni nak duit, nak keperluan itu ni apa semua. Tiba-tiba kita nak dalam masa yang sama macam-macam. Sebab hari ni, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan sekalian, pengajian bukan murah hari ni. Kalau kita nak ambil degree pun mahal hari ni, yuran pengajian. Kemudian master lagi mahal. Kemudian PhD lagi mahal. Jadi memerlukan kewangan yang kukuh. Kalau sekiranya kita tak kukuh kewangan, kita nak kahwin macam mana? Ataupun katakanlah, kita dah kahwin, kita nak melanjutkan pelajaran tadi, nak belajar. Dalam masa yang sama takut terabai. Betul. Nafkah isteri, nafkah anak-anak macam mana? Sampai diri kita pun, nafkah diri kita pun tak boleh nak sebuah. Jadi kerana itu Nabi menyatakan tadi, hendaklah kamu ibda' binafsik. Maksud dia, diri kamu dulu. Kamu punya nafkah diri kamu dulu. So kalau kamu dah steady, nampak dah okey, dah stable kan, boleh kita rasa aku ni nak further study, aku nak sambung belajar. Okey, tak ada masalah. Go ahead. Tapi kalau sekiranya kita risau, takut, aku ni macam mana? Kalau aku belajar, anak aku, kemudian isteri aku, takkan sampai kita nak berhutang sana sini. Kemudian akhirnya takut berlaku dalam keluarga lah. Maklumlah isteri pun merungut. Macam mana masalah kewangan, macam mana masalah kewangan, takkan nak sampai apa dia hutang ceti alung pula kan. Itu lagi haru. Jadi kerana itu bagi saya, maknanya kita nak bekerja, maka bekerja dengan elok. Kemudian bila mana kita nak belajar sambil kita bekerja, maka kita lakukan. Sekiranya kita rasa ada kemampuan, iaitu pada waktu, masanya, kemudian kewangannya, kemudian yang lain-lain lagi banyak nanti kita akan bicarakan. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan menurut satu, orang kata apa dia, cara yang diletakkan oleh syariat Islam dalam kedua-dua, sama ada bekerja ataupun belajar. Sebab belajar pun ada tuntutannya, dan bekerja pun ada tuntutan di dalam agama. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama, tetapi kita nak beristighfar seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Bagi anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita sedang membicarakan topik berkaitan ibadah, iaitu bekerja sambil belajar. Baik, kita nak terus meraihkan soalan pertama pagi ini dari sahabat kita, Mas Ripah Nur Jamain. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah dengan seorang isteri yang sudah bekerja tetapi dalam masa yang sama bekerja sambil belajar? Apakah nasihat dan pandangan Ustaz supaya isteri tidak mengabaikan tanggungjawabnya pada suami juga kepada keluarga? Yang kedua, apakah perkara yang perlu dititik beratkan apabila seseorang itu bekerja sambil belajar supaya kedua-duanya menjadi ibadah dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dengan peluang yang diberi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Ahmad dan juga pada puan yang bertanya tadi. Kita lihat bagaimana yang disebutkan tadi, tanggungjawab. Suami ada tanggungjawabnya terhadap isteri, anak-anak. Begitu juga isteri ada tanggungjawab dia pada keluarga. Bila mana kita sebutkan tadi kedua-duanya bekerja dan juga belajar, maknanya dua entiti ini kita katakan sebagai adalah suatu perkara perlu di dalam kehidupan beragama. Cumanya
bila mana kita tadi nak upgrade diri kita, umpama tadi potensi diri kita ada, dan memanglah kita akan menggalakkan, sama ada suami pun begitu juga menggalakkan isteri further study ataupun sambung belajar, dan begitu juga daripada isteri menggalakkan suami untuk menyambung belajar. Sebab apa dia? Sebab ilmu ni penting. Betul. Dikatakan knowledge is power, power is knowledge. Ini Barat menyebutlah. Maknanya kekuasaan itu adalah ilmu, ilmu itu adalah kekuasaan. Jadi kalau kita tak ada ilmu, kita kata macam mana kita nak operate komputer umpama contohlah. Kalau kita hari ni Da'i dan juga sidang penonton sekalian, anak-anak kita lebih cerdik, pandai daripada kita. Setuju. Dengan telefon macam-macam. Kadang kita pun tak tahu, minta tolong anak ni pun ajarkan WhatsApp, geruk lah, apa semua ni, dengan TikTok lah hari ni macam-macam kan, IG apa semua, Facebook itu. So kerana itu hari ni perlunya kita ada ilmu. Cuma ada orang yang dia nak melanjutkan pelajaran itu kerana kenaikan pangkat. Maksudnya dia nakkan diri dia lah tadi. Ada jawatan yang lebih tinggi lagi yang dia boleh naik. Umpamanya memerlukan qualification ataupun kelulusan yang mungkin lebih tinggi. Dan juga dengan ada ilmu ni juga, bekerja ni sebenarnya kedua-duanya ada pro and con. Kebaikan dia pun banyak dan keburukan dia pun ada. Kita tak boleh kata tak ada keburukan. Ada keburukan dia. Tapi kita lihat, bila kebaikan dia itu mengatasi lah. Kita kata. Sebab kenapa? Sebab bila mana kita bekerja dan belajar ni, kedua-duanya membentuk suatu experience hidup. Pengalaman hidup. Jadi bila mana dia ni nak naik pangkat, maka dia perlu ada kelulusan dan perlu ada pengalaman. Kalau setakat pengalaman ni, kelulusan tak ada, kadang-kadang orang akan petikai. Jadi bila mana dia ada pengalaman dan plus pula dia ada pula kelulusan, ini kita kata champion. Ini tip top. Maknanya orang susah nak IQ pun payah, kemudian nak petikai sebab dia ada kelulusan. Kerana itu bila isteri tadi dia nak bekerja, dia tidak boleh mengabaikan satu tanggungjawab, responsibility pada diri itu satu hal lah, kemudian pada anak dan juga pada suami. Sebab kalau sekiranya, apa makna? Kalau sekiranya dia belajar dalam keadaan tidak diredai oleh suami, ini yang kita takut ni. Sebab ingat keredaan Allah itu bergantung kepada keredaan suami. Bila mana dah berkahwin, isteri tadi. Kalau sekiranya suami tak reda, suami kata daling-daling yang abang rasa macam agak susah ni kalau yang sambung study ni walaupun peringkat PhD. Sebab kenapa? Takut nanti masa kan anak kita pula tengoklah bukan seorang, 5 orang. Jadi kalau sayang bekerja ni, tak tahulah napkin anak esok, lamping anak esok entah ke mana, kemudian rumah berterabur, tonggang langgang, kemudian dalam keadaan duit sudah tentulah. Bila dah kira nak belajar, minyak kereta lagi, kemudian yuran pengajian lagi, makan minum lagi. Dah walaupun lah kita kata jauh, nak pergi tu bukanlah tiap-tiap hari. Katakanlah daripada KL dia nak further study nun sampai di Johor umpamanya. Walaupun seminggu sekali, tapi kita kata masa. Sebab itu kita kena schedule, jadual elok-elok. Kalau betul lah yang kata isteri tadi nak bekerja sambil belajar, atau dia punya jadual elok masa, kemudian apa dia ada masa bersama dengan family, begitu juga masa dengan pengajian tadi. Kalau sekira diabaikan yang hak, yang asasi, kita takut pengajian itu tidak ada keberkatan. Kemudian dalam keadaan suami tadi tak reda, apa akan berlaku pada kekeluargaan? Kerana itu Islam meletakkan dulu apa yang boleh kita buat, sesuatu yang boleh mencapai suatu kejayaan dunia dan akhirat. Jangan kita kejar dunia. Kita kata aku belajar ni sebab aku naik pangkat, aku gaji mahal, sekarang gaji 10,000, kalau aku naik pangkat esok 20,000 contoh nak ingat. So ialah kamu dapat 20,000, tetapi akhirnya nampak berlaku perceraian. Contohlah kan, suami dah tak boleh nak terima dah isteri macam ni. Jadi persefahaman itu penting, understanding antara suami isteri. Dan yang penting tadi saya katakan, redha daripada suami tadi. Sebab redha suami, redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu kita tuntut. Sebab disebutkan tadi, ilmu ini di antara ilmu fardu kifayah. Penting ilmu fardu kifayah. Umpama contoh, doktor nak kena ada dalam Islam. Kemudian engineer nak kena ada dalam Islam. Kemudian ahli kimia ke, ahli fizik dan sebagainya. Jadi kesemua ni disebut perlu dalam Islam, tapi diletakkan kepada fardu kifayah. Ilmu fardu ain, yang tu kita tahu. Suatu yang wajib dituntut.
talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah atau kama qala. Menuntut ilmu itu adalah satu fardu. Ya, maksud dia kewajipan compulsory. Yang tu mau tak mau, maka suami isteri pun juga anak-anak kena belajar. Tapi kalau ilmu fardu kifayah tadi, kalau orang lain tak boleh buat, kita dia yang boleh buat. Umpama contoh, yang tu pula bagi kita jadi wajib pula kita menuntut ilmu untuk macam tadilah doktornya, kita nak doktor Islam, nak sambut bayi lahir umpama. Mungkin dari sudut syaraknya gitu, kita nakkan sesuatu yang ada daripada kalangan orang Islam. Jadi kenalah belajar. Jadi orang yang macam ni dia nak belajar lagi, nak jadi doktor pakar umpama. Jadi bila nak jadi doktor pakar ni, kita akan makan masa, ambil masa, kemudian pengorbanan. Yang ni pengorbanan lah ya daripada suami. Kalau suami kata, my darling, my lovely, sayang, tak apa, abang sanggup jaga anak 5 orang ni, semua letak pada abang. Basuh, berak, kencing anak pun semua, tak apa. Don't worry, be happy. Contoh, kalau suami bagi suatu keizinan macam tu, permission macam tu diberi, kita tak ada hal, alhamdulillah. Tapi takut khawatir yang lain nanti bermasalah. Sebab ingat, satu perkara yang kita kena ingat, bila mana kita berkahwin tadi, maka suami ada amanahnya, isteri ada amanahnya, anak-anak ada amanah. Takut kalau sekiranya apa yang kita kejar tadi, yang kata itu suatu pilihan bukan keperluan katakanlah, maka kita tinggalkan amanah daripada Allah. Yang ni berat. Yang ni yang kita risau, yang kita takut. Kerana itu kita kena work smart dan kita kena study smart. Untuk apa? Untuk apa dia? Masa depan, at the future. So kita rasa yang tu, yang realitinya begitu. Kalau sekiranya kita mengabaikan tanggungjawab yang lebih utama, takut kita esok di hadapan Allah. Apa yang kita nak, orang kata yang dikejar, yang digendong digendong tak dapat, yang berciciran. Yang kita bawa berciciran. Jadi kerana itu kita tak nak berciciran, kita tak nak tertinggal, dan kita nak kedua-duanya tadi, kerja pun kita bawa ke depan, belajar pun kita bawa ke depan. Baik, soalan yang seterusnya tadi disebut bagaimana seorang itu yang perlu menitik beratkan suatu yang dikata kerja dan juga yang keduanya belajar. Maka kita nak lihat kedua-duanya itu adalah suatu ibadah. Baik bekerja, ibadah. Baik belajar pun itu adalah ibadah. Maka kata ulama, kita kena lihat pekerjaan itu satu pekerjaan yang halal dan tayyibah. Dalam masa yang sama kita bekerja dan belajar, dan jangan tinggalkan kerja yang hakiki. Jangan sampai kita bekerja kemudian belajar. Tiba-tiba waktu kita belajar kita tak boleh bekerja, kita suruh pula orang ambil kita punya kerja. Orang lain pula buat kerja kita. Itu kerja hakiki. Walhal bulanan kita yang dapat gaji, pendapatan. Kita takut. Di sini tuan-tuan dan sidang penonton sekalian, punca pendapatan kita mula halal tetapi akhirnya jadi haram ataupun syubhah. Di sini kita tak nampak redha Allah Subhanahu wa taala. Kan itu kita buat kerja, dalam masa kita belajar, perlu jadikan kedua-duanya itu adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut di dalam hadis, la iman, tidak beriman ataupun tidak sempurna iman seseorang itu, la amanatalahu. Maka bila orang itu tidak ada amanah. Sebab itu amanah ni penting. Sebab kesempurnaan iman itu dilihat kepada amanah. Maka kerana itu, bila mana bekerja itu juga, jangan lari daripada sasaran dan matlamat kita. Yang kita bekerja itu tidak lain tidak bukan juga illa btigha wajhi rabbihil a'la. Maknanya mengharapkan redha Allah. Gaji kita nak gaji yang diberkati. Kerja 8 jam kita tak mengulur lah kata orang kan. Macam tu. Ini 4 jam kerja, 4 jam lagi mana belajar, macam tu. Walhal majikan bagi gaji tiap hari 8 jam tu untuk 8 jam. Tiba-tiba kita ambil 4 jam kerja, 4 jam lagi hal pelajaran. Dia kata tak apalah, bukan benda lain aku buat, bukan maksiat. Dia kata aku belajar. Tapi kan dalam tempoh waktu itu, waktu kita bekerja. Kecuali kita dah habis kerja pukul 5 balik. Okey, lepas tu kita punya waktu bebas. Kita nak belajar ke, kita nak ke mana, itu kita punya. Tapi kalau dalam tempoh 8 jam, 8 hours, within 8 hours, kita tadi pergi ke sana, pergi ke sini, apa dia urusan? Urusan tadi, urusan belajar. Urusan pergi bayar yuran, apa semua. Cuma kalau majikan, boleh toleransi. Ataupun majikan boleh tolak ansur. Okeylah, kebenaran majikan tu ada. Contoh dah yang gini, tuan-tuan. Ada orang tanya, Ustaz, macam mana kalau sekiranya waktu bekerja, saya ambil masa untuk solat duha.
Pertembungan ni. Betul. Solat duha tu pun ibadat, kemudian kerja itu pun ibadat. Betul. Maka pandangan saya, my opinion, pandangan saya, bekerja itu lebih utama daripada solat duha. Unless, kecuali kalau ada masa untuk kita, ialah contohlah 10 minit ada ataupun 5 minit. Kalau masa tu kita rasa tak mengganggu kerja kita, so kita cover. So kita boleh buatlah dalam keadaan majikan pun tidak merungut. Tapi kalau tengah-tengah mesyuarat meeting, kita pun angkat tangan, bos, saya nak solat duha sekejap. Dia tengah meeting ni, meeting yang penting. Ini bukan berakhlak. Walaupun tujuan dia nak sembahyang. Sebab duha ni waktu dia panjang kan, daripada selepas syuruk sampai nak zuhur. Jadi kita boleh pilih. Tapi kalau sekiranya mengganggu waktu kerja, maka utamanya ialah bekerja daripada solat sunat duha. Macam tu juga kalau tanya tadi, bekerja ataupun belajar. Daripada belajar dengan bekerja, mana yang lebih utama? Dua-dua utama. Kalau kita ada masa untuk belajar juga, tak mengganggu tugas hakiki tadi, tak ada masalah. Tapi kalau sekiranya kita mengambil banyak masa bekerja, tujuan tadi untuk belajar, dia ada kontradiksi. Maknanya ada kontra. Dia jadi berlawanan. Kita khawatir takut kita sudah tidak ada lagi amanah. Jadi itulah di antara yang kita dapat menjawab sikit sebanyak soalan yang diutarakan tadi, insya-Allah. Baik, jadi ada dua yang boleh saya simpulkan. Yang pertama, kena fahamkan tugasan hakiki kita. Yang kedua, kena ada perancangan supaya kita tidak mengabaikan tugasan-tugasan yang lain. Kita nak bertasbih seketika, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga panel jemputan kita Ustaz Halim Din. Terima kasih atas tontonan dan terima kasih juga atas perhatian. Kita nak teruskan soalan pagi ini, datangnya pula dari sahabat kita Ustaz Rasid Cikci. Ayuh kita lihat soalannya bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Terlalu memikirkan untuk mencari ilmu hingga ke Menara Gading dan lebih tinggi hingga ke luar negara, serta memiliki kerjaya yang diidamkan seperti orang lain. Bekerja sambil belajar hingga lewat malam, hingga solat terabai. Bagaimana Islam mengajar umatnya supaya seiring dunia dan akhirat? Mencari kepentingan dunia tidak salah, asalkan hak Allah diutamakan terlebih dahulu. Mohon komen Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Ahmad juga yang bertanya. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi ada menyebut kun fid dunya gharibun aw abirus sabil. Nabi kata, jadi kalau hidup di dunia ini seumpama kamu ni seorang anak dagang ataupun sebagai seorang pengembara yang sedang bermusafir. Matlamat kita hidup ni, kita nampak apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul, tak lain tak bukan adalah untuk akhirat. Siapa pun kita, sebagai orang yang besar, kepimpinan negara ataupun sebagai seorang yang disebut sehingga di bawahnya marhailah kita kata, kesemuanya itu hendaklah melihat kepada apa yang nyata, ialah hidup hakikinya adalah akhirat. Kita mengejar apa yang kita kejar. Kita kejar adalah akhirat. Sebab itu Allah sebut, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kamu, burulah kamu. Untuk apa? Untuk kebahagiaan bekalan yang banyak di akhirat. Kemudian baru Allah sebut, wa la tansa nasibaka minad dunya. La tansa ni sekadar kata Allah, kamu jangan lupa. Itu dah ya, kamu jangan lupa. Jadi dunia yang kita kejar ni, janganlah sampai mengabaikan diri kita as a Muslim, as a mukmin. Kita punya compulsory, kewajipan kita. Solat ini amud. Amud ni apa dia? Imaduddin. Sebagai tiang agama. Sampai belajar tak semayang. Sampai kerja tak semayang. Kita kata apa yang kita dapat? Dua-dua kita tak dapat sebenarnya. Dari sudut Islam je. Makna tinggal solat ni runtuh agama habis. Kalau kita ambil solat lah, itu sebagai satu benda yang fardu. Sebab disebutkan tadi, tinggalkan solat, abaikan solat. Yang ni kita tak nak.
Ya? Kalau sekiranya kita bekerja pun macam tu juga, solat jangan diabai. Kenapa? Kita nak meraih keuntungan, profit dunia dan akhirat. Maka solat ini menjadi suatu pempengaruh kita kata, kepada seluruh kehidupan. Kalau sekiranya solat ini tidak didirikan, tidak ada pempengaruh. Betul. Untuk apa dia? Untuk melonjakkan hidup kita, yang mana hidup tadi yang Allah nak terima. Kalau kita kata tadi tidak mendirikan solat, maka sekaligus kita telah meruntuhkan agama. Sebab itu nasihat kita semua supaya apa dia, dalam apa pun situasi, ya, keinginan kita, kehendak kita, ya, hajat kita tadi, kita bekerja dan juga belajar tadi, pastikan bila mana akhirat itu adalah hidup yang hakiki. Kesemuanya itu nanti akan dibentangkan. Dan akan menjadi saksi apa dia? Amalan-amalan yang kita lakukan. Betul. Apa makna sampai pukul 4 pagi, 5 pagi sampai maghrib tak semayang, isyak tak semayang, study pulun, study. Quran pun langsung tak baca. Allahu akbar. Walhal Allah sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Betul. Iqra itu maksud hendaklah kamu cari ilmu. Hendaklah kamu berilmu. Iqra. Kan? Maksud dia bacalah, tapi ingat, selepas Iqra, Allah sebut apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan kamu. Maksudnya kita belajar balik cara macam mana. Allah minta supaya jangan kita lupa nama alif lam lam ha. Jangan kita lupa yang disebut Khaliq, iaitu pencipta kepada manusia. Sebab Allah nak lihat penyusunan hidup kita daripada A sampai Z. Kalau sekiranya kita hanya ambil dunia macam tadi, bekerja, niat apa? Aku kerja ni, aku belajar ni, niat aku apa dia? Untuk dapat suatu kelulusan. Dan kelulusan ni pula aku nak apa dia? Aku harapkan agar aku dinaikkan pangkat. Kemudian aku naik gaji. Kemudian apa lagi? Kok dia fikir aku bukan apa, kerja ni kerja, kemudian aku nak belajar. Sebab apa? Aku nak mengembangkan potensi diri. Betul. Dan aku nak mencari sesuatu yang lebih. Ingat juga, aku dapat gaji lebih besok, aku boleh bayar zakat. Kemudian aku dapat gaji lebih besok, ya, aku boleh beri nafkah lebih kepada ahli keluarga. Tidak mengabaikan tanggungjawab gitu. Kemudian bila aku dapat gaji lebih besok, maka aku nak banyak bersedekah umpamanya. Bila aku ada ilmu lagi, bertambah ilmu, maka aku nak mencurah pula ilmu kepada orang lain. Kalau ini yang dia orang kata apa, dia punya mindset dia. Kalau inilah yang dia nampak, maka kita nampak dia punya hidup dia, dunia dan akhirat ni sinkronis. Dia seiring dan sejalan, tuan-tuan. Tapi kalau dia ambil saja one side, dunia, dia belajar, kerja, belajar, kerja, belajar tadi untuk dunia semata-mata, maka takut akhirat besok disangkut. Sebab apa tadi? Sebab banyak masa dihabiskan untuk dunia daripada akhirat. Sampai tadi lupa tanggungjawab yang wajib dia mendirikan solat. Dan janganlah sampai kita duk belajar yang lebih tinggi, tapi fardu ain pun kita tak tahu, Ustaz. Sampai ada yang telefon, Ustaz, nak tanya Ustaz ni, saya umur 50, saya baru kering darah haid, adakah saya perlu mandi wajib, mandi hadas? Umur 50 tahun. Tapi saya tak tahulah sama ada dia bekerja sambil belajar. Cuma nak sebutnya, jangan abaikan ilmu yang kita sepatutnya, orang kata hadam dah, ilmu fardu ain. Ini penting. Kuliah masjid tak pergi, kuliah surau tak pergi, tapi peringkat master PhD. Sampai tak tahu hal yang berkaitan apa dia rukun semayang umpama contoh. Yang ni pun satu juga, sampai ilmu fardu ain tak tuntut, tapi ilmu dunia, masya-Allah. Kerana itu kita kena ada keseimbangan dalam tuntutan dunia dan juga tuntutan akhirat. Duniawi pun kita nak sama, akhirat ukhrawi pun kita nak sama. Begitu, insya-Allah. Pagi-pagi cari laksa, dicari bersama minuman laban. Solat adalah penghapus dosa, maka jangan dianggap beban. Jadi disambil kita bekerja ataupun belajar, jangan dilupa tugasan dan tanggungjawab kita untuk melakukan amal ibadat seperti solat kepada Allah. Saya suka dengan soalan yang seterusnya dari Al-Syal, sahabat kita. Assalam Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Adakah kesan buruk bekerja sambil belajar ini akan menjejaskan tahap kesihatan fizikal dan mental seseorang, terutama boleh mengundang risiko psikologi, iaitu sakit mental kerana masa rehat dan tidur terlalu terhad?
hingga badan tidak dapat menampung beban kepenatan. Mohon Ustaz jelaskan. #biar tahu jangan keliru. Baik. Terima kasih pada yang bertanya. Kita tak nafikanlah bila mana tadi bekerja sambil belajar ni dia ada pro and con. Dia ada baik dan buruk dia. Dan kita tak nafikan juga bila mana tumpuan kepada kedua-duanya itu sehingga kita mengabaikan terutama pada diri kita lah. Contoh kalau orang yang bekerja sambil belajar ni, masa saya katakan tadi. Jadi masa dia kena betul-betul orang kata fokus. Dia tak boleh macam orang yang bagusnya kenapa dia memanfaatkan masa betul. Tapi dalam keadaan apa perkembangan sosial umpama contoh ya dengan jiran pun sampai jiran pun dia tak kenal. Bukan kata jiran dengan anak pun mujur kenal sikit. Kalau tidak langsung tak kenal dengan anak. Anak pun tak tahu mana bapa. Sebab tak ada di rumah. Kan? Habis kerja, dia sambung belajar pula lagi. Pergi library pula Sabtu Ahad umpama contoh. Jadi ini memanglah kita memerlukan tadi pengorbanan, sacrifice. Kemudian tanggungjawab dia besar. Baik. Yang lainnya kita lihat. Bila masa yang banyak sampai pagi tak tidur, dia jadi waktu tidur tak cukup. Betul. Ya, bila waktu tidur tak cukup, mula masalah kesihatan, health. Bila masalah kesihatan ni mula datang darah tinggi, kemudian rasa apa lagi, mungkin keletihan yang keterlaluan, exhausted umpama contoh. Ialah siang dah kerja, kemudian malam waktu nak study, nak tengok itu ini apa semua. Betah lagi kalau buat PhD kan kita kata nak buat research ni itu ini apa semua, kemudian nak jumpa supervisor lagi itu. Jadi masa kemudian tekanan tu kita tak nafikan, stres. Dia jadi kadang-kadang gitu ya. Bila stres mulalah anak buat silap sikit mula bising sikit tak boleh. Jadi ini gangguan yang kadang-kadang jadi macam tu pada diri. Sampai peringkat kita kata tak mustahil. Dia boleh sangkut pada mental. Ini kita takut ni. Dia boleh sangkut pada mental mulalah jadi huru-hara. Walhal niat kita tadi kita nak bekerja sambil belajar untuk diri, untuk kerjaya kita. Tetapi akhirnya mudarat pula. Ini kita takut ya. Bila ada kemudaratan, maka kita kena nilai balik. Rasa macam mana aku nak kena berhenti ke ataupun macam mana belajar tu contohlah. Kalau aku teruskan, khawatir takut kemampuan yang ada ni aku takut tak boleh nak orang kata apa dia nak tampan dengan apa masalah-masalah yang mendatang. Masalah kewangan satu hal lagi. Jadi datang macam-macam pula. Kemudiannya datang masalah kesihatan. So kena itulah kelemahan kita bila mana bekerja sambil belajar tu ada. Kalau kita kata kita belajar semata-mata kan, kita kata masa kita tahu time kita memang kita fokus kan. Ada masa pagi okey ada kuliah umpama, petang kita boleh relax. Tapi kalau kita bekerja at the same time kita pula belajar, dua-dua ni dia jadi sendat, dia jadi padat sangat. Sampai Sabtu Ahad tadi contoh, maka kita tak boleh nak berjoging umpama contoh, kita tak boleh nak keluar peluh. Kita nak tumpukan kedua-dua tadi, bekerja dengan belajar. Jadi masalah kesihatan pula timbul. Kan itu apa syurnya ataupun nasihatnya supaya bagi orang yang begini keadaannya, maka situasi ini hendaklah mereka ini berjumpa juga pakar-pakar yang boleh menasihati mereka. Bagaimana untuk meneruskan pembelajaran dalam waktu yang sama. Saya ni bekerja dan saya juga dalam masa yang sama juga saya belajar. Jadi apa yang perlu buat ini gunakan khidmat nasihat bagi pakar-pakar, mungkin mereka ada pengalaman yang lama. Kerana itu kita cuba minta nasihat. Kalau sekiranya pakar kata perlu stop buat masa ni lah kan, kita perlu tangguhkan, okey kita terima. Sebab nampak terlalu orang kata apa dia terlalu serius dan nampak kritikal. Kemudian sampai masuk hospital, ulang-alik hospital, ada je masalah gangguan dan sebagainya. Yalah dah tak tidur. Jadi ada pula perkara yang lain yang datang. Jadi kerana itu kita kena nilai balik apa yang kita punya aktiviti yang disebutkan tadi, adakah perlu ataupun tidak diteruskan. Kalau sekiranya gangguan itu teruk sampai mudarat yang besar, maka eloklah kita berhenti sekejap, orang kata. Kalau dah okey nanti mungkin boleh sambung balik gitu. Baik. Jadi apa pun yang kita buat, makan, belajar, bekerja, jangan sampai terabai kesihatan, maka kena ada perancangan. Kita nak beralih ke soalan yang seterusnya. Kali ini pula dari Mak Etun. Assalamualaikum Ustaz Halim dan Da'i Hakim yang rajin berpantun. Terima kasih Mak Etun.
Sebagai pelajar, perlukah kita bekerja sedangkan tanggungjawab keluarga masih ada? Dan bagaimanakah sambil bekerja kita belajar, takkah mengganggu tugas sebagai pekerja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Mak Itun atas soalan yang menarik. Betul Ustaz, sebab bila kita bekerja ada tugasan dan bila kita belajar pun ada tugasan yang perlu disiapkan. Jadi bagaimana kita nak menguruskan? Baik, itulah tadi kita pun dah sebut beberapa perkara yang perlu bila tanggungjawab tadi. Betul. Sebagai seorang pekerja, sebagai seorang yang belajar. Kalau katakan tadi dia belajar tak bekerja, mungkin hari ini sosial kehidupan kita memerlukan sesuatu. Contoh, anak kita katalah da'i dan tuan-tuan sekalian di universiti, mereka nak handphone, dan pula itu bila mana mereka nak handphone tu mengikut gaya hidup style life yang yang hari inilah. Handphone dia pun tak nak pakai handphone yang murah-murah umpamanya, nak yang mahal-mahal, sampai 7,000 umpamanya sebiji handphone. Betul. Kalau kita tak mampu, kita nak yang mahal, ini jadi masalah. Beban dan sebagainya. Sebab itu ada pelajar-pelajar yang mana mereka belajar kemudian dia pun bekerja part time. Ada juga yang buat bisnes online, itu pun ada juga sebenarnya. Cumanya kalau itu berlaku, kita khawatir juga kualiti pembelajaran tadi. Kualiti pembelajaran tadi kurang. Dia akan jadi ialah exam umpama contoh. Dia tak boleh skor umpamanya, dia tak cemerlang. Kemudian takat boleh kita kata apa, cukup-cukup makan ya. Kita pun belajar dulu kan gitulah. Kita kata aku ni boleh cukup-cukup makan. Kawan tanya macam mana Mat? Bolehlah cukup-cukup makan. Sebab bila jawab cukup-cukup makan tu maknanya boleh lulus je. Kita nak kalau boleh yang ialah yang mumtaz kan, dengan dia punya kedudukan subjek yang kita dia ambil peperiksaan. Tapi sebab tadi masa belajar tadi dah dikongsi, di-share dengan masa untuk bekerja. Kenapa? Tuntutan. Cuma kalau sekiranya dia ni adalah satu orang anak orang miskin. Yang ni kita kata nak tak nak mak bapak tak mampu nak membiayai pelajaran. Sekarang orang kata kamu dapat beasiswa ke ataupun kamu dapat sponsor tajaan daripada mana-mana? Tak ada. Habis itu daripada Fama. Saya kadang-kadang apa benda Fama? Rupanya father and mother. Maknanya pembiayaan. Sponsor tu datang daripada mak bapak. Ada mak bapak yang mampu, okay, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan dan sidang penonton sekalian, ada mak bapak yang tak mampu, kesian. Dia nak masuk juga universiti. Akhirnya nak tak nak dia terpaksa bekerja. Dia buat part time. Kadang-kadang habis belajar, pergilah store burger umpama contoh, dia bantu kawan-kawan dia berniaga burger, ada Ustaz dan tuan-tuan dan sekalian. Jadi orang yang macam ni kita kata terpaksa. Yang ni dia kena struggle lah kita kata, sebab dia kena tumpukan dua-dua sekali, sebab kewangan pun dia juga. Kalau tak ada duit, macam mana dia nak teruskan belajar di pusat pengajian tinggi di sini? Kan itu kita lihat kalau sekiranya dia bekerja pula, maka macam mana tidak mengabaikan waktu belajar. Dia kena tadi susun jadual dan betul-betul kemaskan dia punya aktiviti supaya apa dia, supaya tidak mengganggu. Bila mana bekerja tadi tak mengganggu masa belajar, dan bila dia belajar pula tak mengganggu waktu dia bekerja. Sebab tadi saya kata dah amanah. Ini suatu tanggungjawab. Kita tak boleh tinggal. Bekerja kenapa kita dapat gaji. Belajar kenapa? Sebagai suatu perkara yang asas. Sekarang ni kita dalam keadaan belajar. Contoh kita nampak di luar negara. Pelajar-pelajar kita yang di luar negara, yang ambil master ataupun PhD, dia pun memerlukan duit yang lebih lah. Sebab tahulah hidup di orang kata apa, di ialah negara asing kan. Jadi kerana itu kalau kita tak berusaha betul-betul, kita takut duit tak cukup. Kan itu ada juga pelajar luar negara yang ambil PhD, mereka buat banyak kerja-kerja sampingan lah, mencuci dan sebagainya. Wallahualam. Jadi kita kejar mengikut keperluan, bukan keinginan. Kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih atas kesetiaan anda sehingga ke saat ini, dan bagi anda yang bersama dengan kami, kita sedang membicarakan topik berkaitan bekerja sambil belajar.
Kita nak terus meraihkan soalan yang seterusnya, kali ini dari Johara Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah nasihat Ustaz kepada pelajar lepasan SPM tidak mahu sambung belajar sebab nak menjadi seorang influencer kerana nak kejar kemewahan dan dunia glamour? Terima kasih Ustaz. Terima kasih juga kepada Johara atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih pada yang bertanya, tuan-tuan dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Balik kepada suatu tuntutan di dalam hidup, iaitu hendaklah kita belajar ataupun kita kata mencari ilmu. Kenapa Allah menyebut dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajah. Yakni Allah akan mengangkat, kata Tuhan, darjat, iaitu yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang ada ilmu pengetahuan. Kerana itu sebelum kita nak mempunyai ilmu, maka caranya ialah kita mencari, kita belajar. Kalau setakat kita kata hari ini SPM lah, sijil pengajian sijil Malaysia. Sijil SPM lah kan. Okay. Kita kata setakat SPM hari ni, yalah, kalau kita nak bekerja apa sangatlah, kan, gajinya. Sekarang ni pun yang degree pun banyak yang tanam manggur, kita katakan, yang menganggur. Walaupun macam-macam lah degree tu, degree ni, tapi potensi, yalah, kita nak peluang pekerjaan hari ni tak orang kata marketing pekerjaan tu tak banyak kan. Baik, kemudian master pun banyak juga yang kata master holder yang tak bekerja. PhD pun ada juga yang belum mendapat kerja lagi. Kerana itu kalau kita ambil keputusan tadi yang hanya SPM holder, dia pemegang SPM saja, sijil pengajian di Malaysia, maka kita kata dari sudut potensi diri dia untuk dia berkembang pada kerjaya dia, kalau di bidang, kita kata kalau di bidang swasta, tak ada apa sangat. Kecuali kalau dia ni ada potensi ataupun kemahiran untuk berniaga. Kalau dia minat untuk berniaga dan dia ada kemahiran untuk berniaga, maka yang tu kita kata mungkinlah dia boleh meneruskan cita-cita dia. Tapi bukan maksud dia dah berhenti setakat tu je. Maka belajar ni tak kira sama ada untuk kerja ataupun kenapa? Kerana dia nak menimba ilmu. Ada orang yang dia menuntut ilmu ni kerana apa? Dia nak betul-betul ilmu. Dia nak tahu hidup ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. So dia kena jadi orang yang berilmu. Kita pun macam tu. Macam kita lah da'i. Kalau kita kata kita mengaji syariah umpamanya, adakah kita boleh belok sikit keluar daripada bidang kita? Contoh, kita nak jadi satu orang mekanik umpamanya, ataupun engineer. Tak salah kalau sekiranya kita boleh. Sebab itu juga hari ni contoh pelajar-pelajar tahfiz, nak mengembangkan mereka punya hafiz tu bukan setakat mereka nanti keluar jadi imam je. Bila mana anak-anak nak dihantar ke sekolah tahfiz, mak bapak akan fikir, anak aku esok bila dah 30 juzuk, apa dia pun boleh buat. Sebab itu sekarang dia ada TVET. Maknanya dia ada bidang vocational. Tahfiz ada tahfiz vocational. Tahfiz kemudian ada bidang management, pengurusan, administration umpama, contoh pentadbiran sebagainya. So ini nak mengembangkan dia punya skop kehidupan dia. Bila mana dia jadi engineer, kita nak dia 30 juzuk Al-Quran. Bila doktor, kita nak 30 juzuk Al-Quran sebagai doktor. Kalau dia sebagai pemimpin, kita nak dia 30 juzuk dalam dada dia. Yang ni pengembangan. Kerana itu ilmu kita tak boleh lari. Kalau sekiranya tadi, dia hanya kata cukuplah aku ada SPM. Sebab aku nak mengejar hidup ni, hidup yang mewah. Ada cara, ada jalan aku. Apa dia? Aku nak berniaga, contohlah. Kalau betul ada potensi untuk buat business woman ataupun businessman. Tapi jangan kita tinggalkan suatu tuntutan, iaitu kita belajar. Terus belajar. Walaupun tu kata dalam, walaupun bukan hadis yang sahih disebut, apa dia kata? Utlabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat. Artinya apa dia? Sepanjang hidup tu jangan berhenti non-stop. Itu ada orang yang umur 60 lebih masih lagi belajar, ambil PhD. Ada yang 70 pun kita nampak di luar negara lagi lah. Sebab kita nampak budaya depa ni suka dengan ilmu. Tapi kita pula hari ni orang Islam kadang-kadang itulah yang kita rasa lemah, kadang-kadang malu kan. Kita bab membaca pun tak menjadi budaya, Ustaz. Tuan-tuan sekalian. Kita tengok Quran jauh mana kita baca setiap hari. Macam mana kita nak pergi lebih lagi? Sedangkan Barat, sedangkan orang yang disebutkan tadi, mereka di dalam kereta api di Jepun, kemudian di UK, di London, tengoklah
Bila mereka duduk tu, mereka tak tidur tak? Ini pengalaman saya lah bila duduk pergi merantau di luar negara. Bila mereka duduk dalam kereta api tu, mereka boleh baca newspaper. At least ada something yang mereka baca. Kadang-kadang ada penanda yang sebelah saya tu dah macam kita kata tua sangat dah nenek. Yang saya ingat lagi masa tu naik kereta api di London. Di sebelah saya tu, orang tua dah, kita kata umur dia 70 lebih. Tapi masih lagi tekun membaca tu. Makna apa dia? Budaya membaca. Sebab mereka nak tahu bila mana tadi ada ilmu, mereka boleh menguasai. Betul. Itu sahaja yang mereka fikirkan. Tapi bagi orang Islam pula, ayat yang disebut Iqra, yang macam-macam lah yang saya sebut tadi, hadis Nabi dan sebagainya, seolah kita tak praktiskan. Sebab kita anggap macam ilmu ni satu benda yang asing bagi kita. Cukup sekadar aku tahu aku nak makan macam mana, kemudian aku boleh berjalan. Tapi kalau ikutkan Islam daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar perkara, maka mesti dengan ilmu. Kerana itu ulama-ulama yang kita nampak yang hebat, mereka dengan ilmu ni masya-Allah belajar walaupun jauh ke mana pun. Begitu juga tugasan dakwah mereka. Maka dua-dua tu jalan. Ilmu, bila dah ada ilmu mereka berdakwah dan mereka amalkan. Inilah cara Islam yang ditunjukkan oleh diri Nabi SAW kepada kita semua. Tadi Ustaz ada kongsikan kepada kami tentang apabila seorang isteri ataupun isterilah yang bila bekerja sambil belajar mendapat redha suami, maka itulah yang terbaik. Tapi kadang-kadang ada suami ataupun isteri yang bila mendapat suatu keizinan dan juga suatu kebenaran daripada pasangan, ada yang mengkhianati Ustaz. Ya, betul. Seperti mana ditanyakan satu soalan oleh sahabat kita, Rahimah Saud. Jom kita lihat soalannya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Juga kru-kru tanya Ustaz, apakah nasihat Ustaz bagi individu-individu yang sambung belajar tetapi mengkhianati pasangan yang ditinggalkan dengan pelbagai aktiviti tidak elok? Hashtag biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik, kita lihat bila mana tadi kita tidak amanah, maknanya lawan amanah ni dia khianat lah. Betul. Dia khianat, makna lawan dia amanah. Amanah ni suatu yang terpuji lah. Khianat ni satu yang dikeji. Allah menyebut di dalam surah Al-Anfal, tuan-tuan dan puan sekalian, di dalam ayat yang ke-27. Surah Al-Anfal ayat yang ke-27. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan juga amanah Rasul. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu sedangkan kamu mengetahui akan salahnya. Nampak? Maknanya kita tahu kalau kita buat sesuatu tadi dalam keadaan kita tak amanah, benda tu salah. Benda tu false, kita kata. Maknanya salah tu tetap salah. Kerana itu bila mana kita tahu benda tu salah, jangan kita teruskan. Contoh tadi kalau disebut bagaimana satu orang ialah pasangan tadi kan. Dia dah tahu macam mana keadaan dalam keluarga dia. Kalau aku ni begini-gini, maka akan jadi problem yang lebih besar. Aku belajar, keadaan suami aku tak reda. Suami aku tak suka. Balik daripada belajar muka masam, tarik muka 14, 18 dan macam-macam lagi lah. Kan? Kerana itu akhirnya keharmonian keluarga itu akan jadi masalah. Dia jadi terjejas. Sebab itu perkara ni penting, ya. Persefahaman ni penting. Nak belajar pun nak kena ada cara dia dan bekerja pun ada cara dia. Sebab itu tidak boleh mengabaikan di antara satu sama lain, ya. Kalau sekiranya berlaku, maka ini satu khianat dalam kekeluargaan. Bila khianat dalam kekeluargaan, maka dia jadi masalah dengan Tuhan. Maka Allah melihat perkara khianat ni perkara yang cukup besar. Maknanya di antara khianat ni adalah ciri orang-orang munafik. Nauzubillah min zalik, ya. Disebutkan idza haddatsa kadzaba wa idza wa idza tu'mina khana. Maknanya bila mana orang tu disebut yang kedua, ciri munafik bila diberi amanah dia khianat. Yang ini kita takut. Sebab kita ada amanah sebagai isteri. Kita ada amanah di dalam keluarga. Tiba-tiba kita khianat. Ambil yang tidak perlu ataupun yang tidak utama daripada yang utama. Sedangkan utamanya apa dia? Kita kata taat pada suami. Kita ambil yang utamanya apa dia? Kita ada hak dengan keluarga. Tiba-tiba kita ambil yang selain daripadanya. Yang ini timbul tadi masalah
bila khianat berlaku, maka kita risau, ya, Allah tidak redha walaupun ada tujuan yang baik. Maka matlamat tidak menghalalkan cara. Itu kita kena ingat. Matlamat tidak menghalalkan cara. Matlamat baik, nak menuntut ilmu, tapi cara tu tak betul. Itu. Baik. Jadi apa pun yang kita buat, pastikan tidak melanggar amanah. Kita nak berehat seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9 dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, berjumpa kita lagi dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Hingga ke saat ini kita masih lagi membicarakan topik berkaitan bekerja sambil belajar. Jadi mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan oleh Al-Fadhil Ustaz dapat kita amal dan kita sebarkan kepada sahabat maupun keluarga kita yang lain. Saya tertarik dengan satu soalan yang ditanyakan oleh Jura Azlin berkaitan topik pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua. Waalaikumsalam. Soalan saya, diberikan peluang untuk belajar ketika bekerja. Setelah habis belajar dan dapat jawatan serta kedudukan yang lebih tinggi dari suami, mulalah rasa ego dan berfikiran I am the boss. Dalam semua hal. Itu realiti masa kini. Apa pandangan dan nasihat Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu, jangan keliru. Baik, terima kasih Da'i Hakim dan juga sidang penonton yang dirahmati sekalian. Pagi nampak isteri yang hebat ni nampaknya. Keluar soalan semua isteri yang di atas ni. Jadi beginilah. Yalah, masing-masing ada keegoan dia kadang-kadang macam itulah. Kalau ada orang kata, Ustaz, nak cari isteri ni biarlah yang senang, yang tak ada apa sangat, yang tak ada pendidikan tinggi, katanya kan. Yang mudah-mudah dia boleh tolong kita, dia boleh bantu kita, dan dia tak rasa diri dia hebat. Nanti dia naik kepala, orang kata macam-macam lah kan. Dia naik tocak lah, macam-macam. Itu istilah lah. So apa yang kita nampak, betul lah, belajar tu amat yang dituntut. Perkara yang dituntut dalam syarak, dalam Islam. Dan dalam satu bab yang lain, kita macam mana pun tinggi dengan suami. Kalau suami katalah constable, kita ni inspektor, dia tetap suami kita kan. Dan kita punya tanggungjawab sebagai isteri terhadap suami iaitu taat. Itu betul. Kita tak boleh lari walaupun kita pangkat besar. Kita inspektor, kemudian kita punya isteri dalam polis lah nak cerita. Isteri sebagai ICP, sebagai superintendent dan sebagainya. Tetap dia sebagai suami tetap suami. Dia tak boleh ikut, kalau aku pangkat tinggi maka suami ni bawah aku tinggi. Itu bersalahan dengan syariat. Dan ego ni satu sifat yang kita kata dalaman, ya. Dan biasalah manusia mana pun bila dia tinggi dia rasa diri dia hebat kan. Macam tadilah soalan macam dia tanya pada suami, who am I, siapa aku ni kan. You know, I'm boss, contohlah kan. So I'm PhD holder, I'm master holder. Jadi dia rasa dia tinggi, dia rasa ego. Sepatutnya tak boleh berlaku di dalam hubungan macam tu suami isteri. Walaupun kedudukan tinggi di pejabat, walaupun kedudukan dia pun tinggi juga di dalam bidang education, pendidikan. Tetapi ingat, kita meletakkan diri kita sebagai satu orang hamba kepada Allah. Ya, kita kena banyak bersyukur. Sepatutnya. Kenapa? Kamu dapat PhD pun dengan redha suami, dengan keizinan suami. Kalau kamu tak dapat keizinan suami, kamu nak ambil PhD dalam keadaan Allah tak berkat pun, laknat lagi ada. Walaupun ilmu, tapi sebab tadi suami mempertimbangkan berbagai-bagai aspek sudut yang di mana suami tadi tidak mengizinkan. Ada sebab. Tapi bila suami dah beri, kemudian kamu dapat master dan PhD, pendidikan tinggi, bahkan kamu pula dinaikkan pangkat, janganlah kamu lawan tokek umpamanya. Patut lebih tadi bersyukur. Bila kita syukur lagi, la in syakartum la azidannakum. Nampak? Kamu syukur, Allah akan tambah nikmat. Nikmat ni bukan hanya pada kewangan. Nikmat ni bukan hanya pada dia rasa diri tu seronok. Tak, nikmat ni maknanya kita rasa bahagia. Betul. Kita respect each other. Kita rasa macam tu. Kita hormat. Kita lebih rasa memuliakan sebagai suami aku yang aku kasihi. Ini membentuk keharmonian di dalam kekeluargaan. Jadi tak timbul kalau kita
pangkat tinggi, kedudukan kita, kemudian ada kelulusan yang tinggi. Jangan sampai, sebab iblis dan syaitan ini dia mengambil tempat. Dia mengambil tempat nak menghasut supaya apa dia? Kita berbalah. Apa pun kita akan mengungkit nanti. Nampak? Kalau aku ni, nampak? Kalau aku ni gaji tak 20,000, tak tahulah kamu ni macam mana agak macam tu. Dia condemn suami dia. Dia condemn suami dia tu macam suami dia tak ada apa, tak ada apa-apa yang ada pada dia. Tak boleh macam tu. Sebab hukumnya kita sebagai seorang isteri tetap sebagai seorang isteri. Tu kena ingat. Kalau nak ikutkan Nabi contoh, Khadijah bintu Khuwailid. Waktu menikah dengan Rasulullah, Khadijah ni kaya raya. Betul. Adakah Khadijah tadi cakap macam tu? Oh, I'm boss. Tak. Lagi tunduk Khadijah kepada Rasulullah. Nampak? Lagi makna Khadijah tu kaya raya, tapi bila fikirkan Nabi Rasul, tugasan Nabi Rasul, title Nabi Rasul itu lebih mulia indillah, di sisi Allah, daripada diri dia yang kaya. Ini cara nampak wanita yang berfikir, yang ada masa depan. Nampak? Dia fikir. Sebab ini maruah. Kalau dia fikir dia kaya, dia takkan kahwin dengan Rasulullah. Biar aku kahwin dengan orang yang lebih. Ni lagi kan, lebih kaya. Tapi dia fikirkan, kenapa aku nakkan kebahagiaan, satu kenikmatan, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai akhirnya Khadijah yang kaya jadi habis. Tidak ada apa lagi pada Khadijah bintu Khuwailid. Sidang penonton sekalian, ini wanita-wanita yang kita nak ingatkan, bagaimana wanita syurga, wanita pertama yang akan masuk dalam syurga, bagaimana karakter dia, wataknya, bagaimana kehidupan dia, cukup merendah diri. Dia tidak ego walaupun kaya raya. Kita kadang-kadang Allah uji dengan sedikit kekayaan, kemudian ada jawatan, pendidikan tinggi, sampai habis suami tak ada yang baik. Semua diungkit. Itulah abang ni, kalau tak ada saya tak tahulah, makan rumput lah kot. Oh boy, sampai makan rumput. Ni dia rokok pun minta pada saya. Umpama gitulah. Minta maaf lah. Yang ceritanya yang realiti. Kadang-kadang macam tu lah. Wanita-wanita hari ni, mereka rasa macam mereka tu segala-galanya. Itu sebahagian daripada Allah nak bagi, orang kata apa dia, sebagai ujian yang perlu kita nilai balik. Jangan kita tersilap. Sebab nikmat Allah ni Allah boleh ambil balik. Macam-macam. Kalau kita kata kita hebat, kalau Allah nak tarik nikmat, tiba-tiba sakit, apa jawatan kita, kemudian kedudukan kita, kemudian pelajaran kita, tiba-tiba habis dengan keadaan sakit. Doktor kata hayat kamu ni lebih kurang dalam 3 bulan lagi. Apa kita nak kata waktu itu? Jenuh kita. Isteri suami jugalah yang kita nak minta pertolongan, abang jaga saya, tolong doakan saya, solat hajat untuk saya, bantu saya. Itu contoh. So kerana itu kita harmonikan balik keluarga tadi. Lagi kedudukan kita tinggi, sebenarnya kita lagi rendah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu kedudukan sujud tu paling rapat, paling dekat seseorang hamba kepada Allah. Waktu bila? Waktu sujud. Bila lagi kita tinggi, ambil resam padilah. Lagi dia berisi, lagi dia tunduk. Betul. Lagi berisi, lagi tunduk. Kita hilangkan sifat keegoan, keakuan dan apa kita kata, rasa kita diri kita hebat. Baik. Itu. Jadilah orang yang berilmu, isteri yang berilmu, suami yang berilmu, supaya tahu amanah yang perlu diutamakan. Kita nak bertakbir seketika, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, pejam celik kita sudah pun berada di blok terakhir Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa yang telah kita dapati daripada Ustaz, jangan lupa kita buat 3S. Yang pertama kita suka, yang kedua kita sebarkan, dan yang ketiga kita amal dalam kehidupan. Baik, kita tak nak buang masa, kita nak teruskan soalan pada pagi ini. Kali ini pula berkaitan pelajar, Ustaz. Tadi kita banyak bercakap tentang suami, isteri yang bekerja sambil belajar. Bagaimana pula dengan status seorang pelajar? Kak Ju Zabidi bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah kesan bekerja sambil belajar kepada pelajar? Adakah bekerja sambilan juga bagus untuk pelajar kerana dapat mengelak masa lapang pelajar terbuang begitu sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Kak Ju atas soalan.
Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada yang bertanya tadi. Sememangnya kalau sekiranya seorang pelajar tadi dia punya tahap kehidupan dia adalah seorang yang kita kata miskin. Bila mana miskin ni susahlah, maksudnya apa-apa aktiviti yang dia nak lakukan ialah bila nak belajar pun nak kena ada duit kan, belanja. Betul. Makan itu ini. Kalau dia tak mampu, maka perlu alternatifnya, tak ada jalan lain lah. Artinya digalakkan dia ni juga bekerja. Cuma pastikan tadilah bila mana bekerja tu bekerja yang tidak mengabaikan diri dia sebagai hamba kepada Allah. Jangan cuai lalai untuk mendirikan solat umpamanya. Ya, begitu juga masa tu perlu kita amanah, sebab perlu disiplin yang tinggi. Ya. Boleh bekerja sambil belajar. Bila dia seorang pelajar tadi, dia nak bekerja, tapi kena disiplin yang tinggi. Sebab takut nanti bangun lewat nak pergi sekolah. Betul. Ataupun nak pergi tempat belajar. Dan ini akan merencatkan perjalanan dia nak belajar. Sebab fokusnya adalah sebagai seorang pelajar. Cuma kekangan yang katakan tadi, kewangan dia apa semua memerlukan dia bekerja. Nak buat macam mana? Kan itu kita kena jaga sungguh tadi, disiplin masa. Kemudian jangan abaikan tanggungjawab dalam Islam. Kita tadi berdoa juga. Kemudian jangan lupa Quran dan sebagainya. Dan yang seterusnya kita nampak betul. Bila mana kita belajar, kemudian kita bekerja, kita dapat mengisi ruang. Betul. Yang ada daripada kita buang masa begitu. Ini jadi pelajar, kemudian jadi mak rempit pula contoh. Mentang-mentang mak bapak kaya. Tapi kadang-kadang tak juga, tuan-tuan sekalian ya. Bukan mak bapak kaya mana pun. Sebab dia pengaruh kawan. Akhirnya dia pun bukan tu je, kita yang lebih takut ni kawan-kawan mempengaruhi dia untuk apa dia? Untuk jadi pusher, pengedar dadah. Isyak dadah tu satu hal. Kemudian sosial yang lain pula dia jadi pengedar dadah. Sebab mungkin yang ni kata jom, yang ni mudah kita dapat duit. Kita nak belajar ni nak kena ada duit. Jadi jom kita ambil ganja, kemudian kita jual kat siapa-siapa yang ini antara juga berlaku ni dalam masyarakat kita hari ni. Sebab itu kita terlalu perlunya kita menjaga pada diri kita. Kita tak boleh lebih sangat kalau takut nanti orang ambil peluang ataupun kesempatan pada kita. Dia ni dalam keadaan susah. Jom kita gunakan dia. Sebagai apa dia? Orang perantaraan. Okey, kamu jual ganja banyak ni. Kamu jual dadah macam ni. Kamu dapat duit. Bukan kita dapat duit saja, kamu akan hidup mewah. Akhirnya orang macam ni kadang-kadang bila diuji, nampak dia dah kaya, mewah. Dia dah malas nak belajar. Ini kadang-kadang tuan-tuan sekalian, orang kadang-kadang bila diuji dengan kesenangan, payah dia. Dulu masa susah dia nak belajar. Tapi bila dah kaya, dah dia tak nak belajar. Itu satu. Jadi kerana itulah apa yang disebut tadi dalam soalan. Maksudnya, bila dia nak belajar, maka dia belajar sungguh-sungguh. Dalam masa yang sama, kalau ada masalah kewangan, maka dia perlu bekerja, kena carilah jalan yang mana kita boleh dapat satu orang kata income yang membantu, bukan apa, untuk membantu kita meneruskan pembelajaran. Jangan kita fikir aku kerja ni aku nak mewah. Kalau itu kita niat, memang kalau niat yang macam tu, akhirnya kita tak belajar. Sebab apa? Kita akan dapat kemewahan. Betul. Mula, tapi akhirnya esok menyesal. Sebab kemewahan yang didapat itu rupanya temporary. Sementara apa yang dia kejar tadi, yang sepatutnya ilmu. Sebab itu kita bila diberi, Sayyidina Ali bin Abi Talib diberi pilihan, wahai Ali, kamu nak ilmu ke harta? Maka Sayyidina Ali kata, aku nak ilmu. Berkali-kali ditanya, sampai 3-10 kali ditanya, Ali, kamu nak ilmu ataupun harta? Akhirnya Ali kata, ilmu bukan harta. Sebab bila dia ilmu, maka dia akan dapat menguruskan hartanya. Tapi orang yang ada harta tidak ada ilmu, dia akan menjahannamkan harta yang dia ada. Hidup serba kemewahan. Tapi kalau orang yang ada ilmu, sebelum dia ada harta, dia tahu bila aku ada harta besok, maka ilmu ni mengajar supaya apa dia? Aku bersedekah, aku berzakat, aku menginfakkan harta di jalan Allah. Itu maknanya ilmu itu adalah suatu perkara yang penting. Jangan kita mudah terpengaruh dengan pujukan, ajakan. Memang dunia hari ini yang kita nampak realistik, kita kata orang akan mengejar dunia semahu-mahunya tanpa memikirkan kesannya apa yang mereka dapat esok di akhirat. Tapi orang yang ada ilmu, insya-Allah walaupun susah macam mana hidup di dunia, dia dapat menguruskan, dia dapat mentadbir kehidupan dia, sebab ilmu itu memandu dan sifatnya memacu kehidupan sehingga akhirat. Wallahu alam. Baik.
Jadi kejar dunia tak salah, andai seiring syariah, suram bertukar indah untuk hidup lebih barakah. Syahira Lia Muhammad bertanya Ustaz kepada kita tentang ada dua soalan. Yang pertama, ada di kalangan mahasiswa mengikut trend masa kini dengan menjadi ejen dropship kepada sesuatu produk dan ada yang terbabit dalam GIG ekonomi seperti Food Panda, GrabCar dan sebagainya. Ya, okey. Brand okey, baik. Okey. Baik, ada dua soalan. Yang pertama, ada di kalangan mahasiswa mengikut trend masa kini dengan menjadi ejen. Okey. Baik Ustaz, ada dua soalan. Yang pertama, ada di kalangan mahasiswa mengikut trend masa kini dengan menjadi ejen ataupun dropship kepada sesuatu produk dan ada yang terbabit dalam GIG ekonomi seperti Food Panda, GrabCar dan sebagainya. Adakah itu fenomena yang sihat atau baik di kalangan pelajar? Yang kedua, bolehkah Ustaz kongsikan tip-tip untuk cemerlang belajar sambil bekerja? Terima kasih. Terima kasih juga kepada Syahira Lia Muhammad atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih yang bertanya tentang hari ini mahasiswa-mahasiswi pun sekali lah. Ya. Ada yang buat ialah satu kata part time lah ataupun kerja luar. Duit tepi. Duit tepi untuk membantu ialah untuk menolong kewangan diri, kadang-kadang bukan setakat diri, keluarga pun dia juga yang terlibat hari ini dengan tadilah dropship, kemudian dia Food Panda, dia apa nama panggil rider, perempuan pun ada nak ceritanya ya, yang jadi rider untuk inilah makanan kan, delivery dan sebagainya. Yalah, mungkin bagi dia itu di antara cara yang difikirkan dia boleh buat dan untuk survive, untuk hidup dengan pelajaran yang dia sedang belajar. Kerana masalah kewangan itu ini. Cumanya nasihat kita ialah supaya kalau sekiranya dia jadi rider apa semua ni, tadi kita dah sebut, kena agihkan waktu, jangan ganggu waktu belajar dengan waktu kerja. Kalau itu yang berlaku, maknanya tidak ada gangguan pada waktu belajar, maka dia bekerja. Okey, tak ada masalah. Dan apa namanya yang seterusnya, keselamatan lah. Jadi kalau kita rider pula, nak kena jagalah keselamatan. Jangan sampai lampu merah apa dilanggar. Lepas tak pasal-pasal kena bayar saman 150 kan. Dah padahal nak dapat tak boleh modal. Tak boleh modal. Kita kata itu pun cara yang kita kena cantik lah. Maksudnya kita kena susul elok, kita kena ada disiplin yang tinggi, kena berakhlak, kemudian pastikan kita tekun di dalam kerja yang kita lakukan tadi dan jangan kita mengambil kesempatan menipu dan sebagainya. Itu yang kita takut juga, sebab kadang ada juga benda-benda yang ini mungkin boleh berlaku dalam usaha kita untuk mencari rezeki yang halal. Jadi kalau kita kata aku nak rezeki yang halal, maka cara kerja pun cara yang halal, yang halal, dan cara bekerja pun kita nak cara yang halal. Jadi pada saya ataupun dari sudut agamanya tidak menjadi suatu halangan kalau itu yang diperlukan. Tapi kalau sekiranya mak bapak ni memang kaya lah, kata nak tuan-tuan sekalian, kita rasa kalau aku buat kerja-kerja macam ni pun aku memang ada duit. Jadi buat apa kita katakan sampai mengganggu waktu belajar dan sebagainya. Lebih baik aku fokus pada belajar, aku pergi library, aku boleh study, aku boleh buat homework macam-macam lagi lah. Baik, kemudiannya apa namanya tadi, bila mereka ni terlibat dengan kerja part time macam ni, apa yang kita fikirkan juga ialah supaya pelajaran kita tadi kita nampak ada suatu masa depan, ya. Jangan setengah-setengah, kadang dia rasa bila dah kerja macam tu dia seronok pula. Aku ni dapat duit setiap bulan, tapi kalau aku
teruskan pelajaran ni, aku pula kena keluar duit. Itu satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Sebab itu kita kena memahami keadaan kita. Kalau kita bekerja ni bukan setakat untuk aku, tapi juga aku nak bantu keluarga sikit sebanyak, adik-adik aku yang sedang belajar. Itu lebih murni lagi. Maka Allah tahu niat kita, dan usaha kita tu mudah-mudahan berbaloi dan ada barakahnya, ada barakahnya. Dan kalau sekiranya kita tadi belajar, kemudian kita menganggap bahawa kerja ni suatu perkara yang bagi aku ni tak boleh tak buat, kena buat juga. Maka bila kita rasa kita kena buat juga kerja macam tu, kita kena ambil suatu perhatian, supaya kita ni tidak diganggu oleh kadang-kadang kawan-kawan kita. Betul. Mengambil kesempatan, dia tahu kita kerja, dah nak pinjam duit pula. Betul. Ini pun satu hal boleh berlaku. Ni handphone aku rosak, boleh tak pinjam 1,000, boleh tak pinjam 500? Pinjamkan sikit Ustaz. Bukan sikit, dia tahu kita ride ni kadang-kadang sampai sebulan 2-3 ribu, umpama contohlah kan, dapat part time sampai tengah, kita sampai 12 tengah malam pun hantar lagi. Kalau yalah Grab ni kan, kita kena hantar juga, sebab itu suatu kerja yang kita buat. Kerana itu kita kena hati-hati juga siapa kawan kita dan sebagainya. Dan akhirnya tadi, bagaimana kita tadi perlunya ambil lihat bagaimana kecemerlangan ini, beberapa perkara kita kena perhatikan. Kalau kita sebagai pelajar, untuk menjadi pelajar yang cemerlang, antaranya kita kena ambil redha mak bapak. Sebab redha Allah itu bergantung kepada redha ibu dan bapa. Redha Allah, redha walidaini, sakhatallah, sakhatal walidaini. Maka kata Nabi, redha Allah bergantung, tertakluk kepada redha ibu dan bapa. Kerana itu jangan sekali-kali pelajar derhaka kepada ibu bapa. Saranan saya lah, nasihat saya, supaya apa dia, kita dapat belajar dalam keadaan yang seronok, yang ada motivasi, dan Allah bimbing dan pimpin kita, ilhamkan perkara-perkara yang baik untuk menjawab soalan dan sebagainya. Tapi kalau kita dalam keadaan belajar, kita derhaka kepada mak bapak, dalam keadaan kita belajar, kemudian kita, contoh kalau sebagai isteri tadi, derhaka pada suami, jalan cemerlang tu kita nampak banyak liku, dan dia ada stuck, dia ada kekangan dia. Tapi kalau kita tadi berdoa, ibadat tak tinggal, solatnya, kemudian ada duit sikit kita sedekah pula, perjalanan untuk menuju kejayaan sebagai seorang pelajar tadi, dia berjalan smooth, dia nampak lapang di depan. Kan itu kita ambil balik tadi, cara kita belajar tadi, supaya jangan tinggalkan perkara yang wajib dalam agama, dan kemudian kita jaga akhlak, kemudian kita jaga peribadi kita, kemudian kita berdisiplin. Ini yang pentingnya, disiplin dalam hidup kita untuk menjadi sebagai satu orang yang cemerlang dunia dan juga cemerlang di akhirat. Yang kata bahagia dunia, bahagia akhirat. Apapun dunia diuji, syurga dinikmati. Apapun perjalanan kita nak menuju ke akhirat, syurga Allah itu banyak sangat cabaran, dugaan. Macam tu juga nak menjadi pelajar, maka banyak cabaran dan dugaan, ujian. Akhirnya kalau kita berjaya itu hasil daripada kesabaran, daripada usaha kita, daripada cara kita memandu diri hidup kita sampai ke syurga Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Saya suka dengan ayat Ustaz tadi, perlu ada disiplin dan ada barakah dalam apa jua pekerjaan dan pembelajaran yang kita lakukan. Kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Bagi menjemput barakah pada program pagi ini, sedikit doa Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina as-siratal mustaqim. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Halim Din yang sudi bersama dengan kita, dan juga terima kasih kepada sedang penonton atas perhatian dan tontonan. Akhir kata daripada saya, pergi kerja dengan yakin, balik kerja dengan harapan. Sedekah tidak buatmu miskin, Allah jamin beri kecukupan. Senyum nampak gigi, ada rezeki. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.